Kita mulakan berita pagi Sabah dengan perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 213 orang daripada 69 keluarga berbanding 199 orang daripada 64 keluarga petang semalam. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon. Mereka merupakan penduduk dari 8 buah kampung yang terjejas banjir, iaitu Kampung Bakalau, Suasa, Bangkalalak, Mentulud, Lubak, Padas Valley, Bingkul dan Pintas. Pemantauan dijalankan mendapati air Sungai Padas berada pada paras bahaya. Sementara itu, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin dijangka berlaku di barat Sabah sehingga 13 September ini. Keadaan ini berpotensi menghasilkan ribut petir beserta hujan lebat dalam jangka masa lebih panjang di kawasan terbabit. Orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi pelbagai platform rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia untuk maklumat tepat dan sahih. Kearifan tempatan Borneo perlu dipelihara dan diperkasa, namun usaha ini tidak boleh dilakukan secara bersendirian, sebaliknya memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, kearifan tempatan merupakan warisan intelektual bernilai tinggi. Justru ia perlu dikaji, didokumentasi dan diperkenal ke peringkat antarabangsa. Beliau berucap merasmikan seminar kearifan tempatan Borneo dan pelancaran buku panduan umum penyusunan Kamus Bahasa Sukuan di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Detingan. Sabah mempunyai 33 kumpulan peribumi dengan lebih 50 bahasa dan 80 dialek. Keunikan ini perlu dimanfaatkan melalui pendidikan, pelancongan budaya dan pembangunan lestari. Inisiatif Pemerkasaan Aspirasi Digital dan Kecerdasan Buatan AI Pandai bakal diperkenalkan Kerajaan Negeri. Inisiatif baharu ini akan dilaksana bermula Januari tahun depan. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, inisiatif ini selaras aspirasi Kementerian Pendidikan KPM bagi mendedahkan aspek digital dan AI kepada pelajar, sekaligus mewujudkan sekolah digital atau kelas digital di sekolah-sekolah terpilih. Ini inisiatif yang kita sebut sebagai Pandai dan kita akan mula pada bulan Januari nanti. Sekarang peringkat bengkel dan peringkat mendapatkan dapatan keperluan yang diperlu, dan kita juga akan membuat lawatan ke beberapa buah sekolah digital dan AI di Semenanjung bersama dengan ISUT dan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Kita akan sediakan dana melalui inisiatif ke-15 ini, juga dana daripada KSTI dan dana daripada tugas-tugas khas. Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan Duta Guru STEM KSTI Negeri Sabah 2025. Terdahulu, Datuk Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan mahu guru-guru terlibat persidangan menjadi ejen perubahan untuk mengangkat bidang STEM ke tahap lebih tinggi. Selain mengaplikasikan pendekatan dengan memfokuskan teknologi dan pelajar, jelasnya guru bukan sekadar penyampai ilmu, sebaliknya berperanan menjadi pemimpin inovasi di sekolah dan komuniti. Beliau optimis usaha memperkasa guru menerusi bengkel dan perkongsian idea inovatif mampu mencapai matlamat enrolment STEM sebanyak 60%. Keharmonian masyarakat majmuk perlu sentiasa dipelihara, terutama dalam suasana politik semasa. Sehubungan itu, pemimpin politik di negeri ini disaran agar berhati-hati ketika berucap. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Detingan berkata, isu agama atau kaum tidak wajar disentuh kerana ia boleh menyinggung perasaan rakyat. Ucapan seseorang pemimpin juga mencerminkan kepribadian. Justru ia perlu disampaikan secara berhemah dan bertanggungjawab.
Datuk Nizam ditemui pemberita selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor merasmikan seminar kearifan tempatan Borneo dan pelancaran buku panduan umum penyusunan Kamus Bahasa Sukuan di Dewan Bahasa dan Pustaka DPP Sabah. Menurut Datuk Nizam, sikap pemimpin dinilai bukan sahaja melalui tindakan tetapi juga daripada tutur kata yang disampaikan. Sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama juga boleh menimbulkan keresahan dan perlu dielakkan. Kumpulan penjenayah dikenali kumpulan Awen yang aktif mencuri motosikal di Pinampang dan Putatan berjaya ditumpaskan. Turut ditahan 3 lelaki yang bertindak sebagai pembeli motosikal curi di Kota Marudu serta 6 motosikal bernilai RM40,000 di beberapa lokasi berasingan. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton, semua lelaki warga tempatan yang ditahan berusia 19 hingga 42 tahun. 4 daripadanya positif dadah jenis syabu. Ketua kumpulan tersebut yang berusia 22 tahun juga mempunyai 12 rekod lampau melibatkan jenayah curi motosikal dan kes dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. 5 kluster utama untuk pembangunan belia serantau dibincangkan Deklarasi Belia Borneo sempena Borneo Youth Leaders Summit BYLS 2025. Perkara ini dinyatakan Pengerusi Konsortium Universitas Borneo Profesor Dr. Syahrul Razid Sarbini. 5 kluster utama ini termasuklah perbincangan insentif yang memfokus kepada aspek pendidikan dan kebolehpasaran belia. Turut dibincangkan sektor ekonomi dan digital bagi memperkukuh kerjasama antara Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam dan Indonesia. Merasmikan penutupan BYLS 2025, beliau mahu belia diberi peluang membincangkan sektor pelancongan, budaya dan identiti Borneo. Langkah ini penting sebagai usaha menjadikan kepelbagaian budaya dan warisan unik di Borneo sebagai teras pelancongan serantau. Bagi mengawal hakisan dan mengekalkan ekosistem Sungai Kiulu, Bank Negara Malaysia BNM menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR mengambil inisiatif menanam pokok di tebing sungai berkenaan. Program diadakan sempena World Rivers Day 2025 ini turut disertai Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Datuk Madius memuji dan menghargai inisiatif sukarelawan BNM Kota Kinabalu dan semua pihak yang menjayakan program berkenaan. Beliau optimis usaha tersebut akan memberi imbas besar kepada kelestarian alam sekitar pada masa akan datang. Program menanam pokok ini disertai lebih 30 orang. Panggung Seni Tradisional PST 2025 kembali lagi tahun ini dengan tema Irama Tuni Kinabalu. Persembahan berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah esok hingga Sabtu ini. Menurut Timbalan Pengarah JKKN Sabah Muhammad Jumrah Tambong, persembahan kali ini memfokuskan kepada keunikan bunyi autentik dari Sabah dengan mengetengahkan instrumen alat muzik tradisional yang meliputi sompoton, sundatang, kulitangan, sekafi dan gong. Sompoton dijadikan nadi persembahan digabungkan dengan choir, orkestra rakyat dan teknologi pentas bagi memberi nafas baharu sekaligus menarik minat generasi muda. InsyaAllah akan memberikan impak yang positif bukan sahaja dari segi penjanaan ekonomi masyarakat setempat tetapi juga kepada penggiat-penggiat seni, industri seni dan budaya dalam menghasilkan karya yang bermutu tinggi dan orang cakap kita boleh angkat ke peringkat bukan saja kebangsaan tetapi ke peringkat antarabangsa. Beliau menyatakan perkara ini selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM.
PST 2025 bukan sekadar persembahan, sebaliknya menjadi platform pembelajaran bagi kumpulan atau persatuan seni budaya untuk memahami dan menguasai aspek pelaksanaan produksi persembahan. Ini selaras teras strategik JKKN bertujuan mempertingkat kebolehcapaian perkhidmatan seni dan budaya kepada komuniti sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Sejak diperkenal pada 2013, PST telah mempersembahkan lebih 67 bentuk kesenian tradisional melibatkan lebih 3,000 penggiat seni dari seluruh negara yang berjaya menarik lebih 41,000 penonton. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat di sana.